Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak murid sekalian, tahun 5 Al-Mawardi Kafah SK Setapak. Okey, hari ini adalah hari apa? Hari Rabu. Okey, hari Rabu 9 bulan 12 tahun 2020. Hari yang terakhir untuk kita belajar lah. Lepas tu lepas ni kita buat latihan. Baik. Baik. Jadi hari ini kita akan habiskan adab akhlak Islamiah. Okey, buku adab. Tahu kan buku adab? Keluarkan buku semua, buka muka surat 54. Pelajaran yang ke-5 iaitu adab bermusyawarat, muzakarah. Okey, tulis kat baris itu, muzakarah. Okey, muzakarah ni berbincang. Okey, berdialog. Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas kita baca doa. Okey, semua baca kat sana lah, kat belakang kamu punya handphone tu. Tak payah buka suara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, alhamdulillah. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita doa kepada Allah supaya Allah berikan buka hati kita untuk belajar, mudah untuk kita belajar pada subjek kita pada hari ini. Baik, kita tengok tanpa buang masa, Ustaz teruskan terus. Ustaz akan terus bab yang terakhir ini, pelajaran yang ke-5, adab bermusyawarat. Sebut ni muzakarah. Muzakarah ni bahasa Arab lah. Bahasa Melayu pun boleh guna juga. Okey, pada akhir pelajaran ini murid dapat menyatakan adab ketika bermusyawarat, menerangkan kebaikan beradab ketika bermusyawarat, menyatakan akibat tidak menjaga adab ketika bermusyawarat. Okey ya. Mula kita nak tahu apa itu adab. Okey. Seterusnya kita boleh tahu kebaikannya. Kemudian kita tahu akibat buruk yang dapat kalau kita tak jaga adab. Okey, senang. Okey. Okey, sebelum Ustaz ceritakan tentang mesyuarat, siapa kat sini pernah bermesyuarat? Tahu mesyuarat? Berbincang kan? Kalau duduk meja, lepas tu kawan tu pusing badan, bincang-bincang kan? Siapa ni? Alia Cadbury Chanduri. Okey, Alia, apa khabar? Okey, kita belajar adab, buka muka surat 55. Pelajaran adab bermusyawarat. Baik, kalau kita borak-borak itu bukan bermusyawarat. Okey, bermusyawarat ini mesti dengan cara yang betul. Okey, untuk ada benda yang kita nak bincangkan. Maksudnya benda yang dibincangkan. Kita kalau duduk bersama-sama ni, kita tak boleh buat hal sendiri je, betul tak? Kalau kita nak buat sesuatu, mesti dalam kumpulan. Tapi kalau kita dalam kumpulan je, lepas tu kita duduk diam, jalan tak kerja tak jalan, betul tak? Mesti kita kena bermusyawarat. Kita tanya kita agihkan tugas, lepas tu kita kena jelas kenapa kita akan buat ni, kalau macam mana nak buat ni, semua kena bincang. Okey, jadi kamu dah darjah 5 kena tahu semua ni. Okey, jadi masa bermusyawarat tu mesti ada adab-adab dia supaya tak nak perkara-perkara yang tak baik berlaku. Betul. Kalau kita salah cakap ni memang boleh buat gaduh, betul tak? Aku kata A, dia kata nak B. Tak boleh, aku nak C. Tu gaduh, A, B, C. Dah serabut dah. Okey, tak boleh. Okey, jadi hari ini kita nak belajar macam mana cara nak bermusyawarat. Okey, tahun depan, tahun 6, insya-Allah saya akan buat musyawarat. Kamu akan buat musyawarat, saya akan bagi tugas. Okey, kita tengok tahun 6 nanti, sebab kamu dah abang-abang, kakak-kakak dah. Okey. Okey, baik. Kita tengok muka surat 55. Kita tengok apa itu mesyuarat. Mesyuarat, okey, merupakan satu, Ustaz baca tak apa, hari ni Ustaz baca je.
satu perbincangan berkaitan dengan sesuatu isu atau perkara bagi mencapai satu keputusan dan persetujuan terbaik untuk kebaikan bersama. Okey, sekejap saya baca dulu nanti saya terangkan. Perbincangan tersebut mesti berteraskan kepada akal yang sihat, pemikiran yang bernas serta percakapan yang baik. Ini bertujuan untuk menyelesaikan atau menentukan kebenaran, kebaikan dan mendapat manfaat. Okey, saya terangkan. Okey, kita muka surat 55 yang atas tu, mesyuarat apa tu? Mesyuarat adalah satu perbincangan. Berbincang, mana bercakap lah. Okey, menyatakan idea dan sebagainya, berbincang berkaitan dengan sesuatu isu. Isu ni ada masalah. Okey, kamu ada masalah, kamu nak selesaikan. Okey, ataupun ada keputusan yang kita nak buat. Contoh, okey, kelas ni nak cat warna apa? Warna merah, warna biru, warna kuning, warna putih. Tak tahu nak buat apa. Jadi kena berbincang untuk dapat keputusan. Keputusannya nak warna biru. Macam tu. Itu berbincang. Betul? Dan persetujuan terbaik. Bila berbincang ni, kalau kita buat seorang tanpa berbincang, bila kita buat keputusan sendiri, mungkin kawan yang lain tak suka. Betul tak? Dia nak buat kelas warna hijau, aku nak kelas warna pink. Kan? Aku nak susun macam ni meja, tapi dia nak susun macam tu. Dia bergaduh. Betul tak? Sebab itu perlukan perbincangan antara kawan-kawan ataupun ahli yang dalam mesyuarat tu. Okey. Jadi bila dah bincang, aku nak warna ni, aku nak warna ni, tapi aku rasa warna ni elok. Kenapa eloknya? Dengar. Untuk kebaikan bersama. Semua dapat kebaikan yang bersama. Mungkin orang tu fikir macam tu, tapi orang lain fikir ni, dia bagilah, aku nak warna pink. Sebab apa? Aku rasa aku lembut. Ni perempuan je, perempuan suka pink. Lepas tu yang kawan dia kata, pink macam perempuan sangat. Kita yang lelaki ni tak setuju. Tak boleh lah kan. Kita kena kebaikan bersama. Semua kena. Lepas tu yang lelaki pula, saya nak warna hitam. Warna hitam gangster. Macam apa, ganas. Okay, macho. Okay, yang hitam pening lah, serabut warna gelap kan, panas nanti bilik. Tak boleh. Lepas tu seorang kata, okey, saya nak warna biru. Kenapa warna biru? Warna biru ni, kalau biru dia buat tenang, rasa kelas jadi tenang, rasa relax kan. Tengok, perbincangan tersebut mesti berteraskan kepada akal yang sihat. Dia bagi idea dia. Dia kata kita dapat kelas yang sihat, kelas yang tenang, lembut kan, warna biru yang biru cair kan, contohnya. Pemikirannya bernas. Dia bercerita, ini sebab-sebab dia, ini kebaikannya jika pilih idea saya. Dengan cakap pun cakap yang baik, dia cakap elok-elok. Bukan macam tadi, saya nak warna hitam, tak kira hitam tu macho. Cakap dengan ganas kan, dengan nada yang kuat. Yang waktu kawan yang lain, tak best lah, dia ni apa cakap macam nak gaduh kan. Jadi idea dia tak nak dengar. Tapi kalau kita cakap elok-elok, dengan idea yang baik, dengan sebab-sebab yang bagus, nanti orang lain boleh terima idea kita, percakapan kita, apa yang kita nak. Betul tak? Itu caranya adab. Macam mana orang jaga adab bila berbincang dalam mesyuarat. Okey, ini bertujuan untuk menyelesaikan atau menentukan kebenaran, kebaikan dan mendapat manfaat. Okey, jadi ini menyelesaikan masalah. Jadi bila dia cakap elok idea dia, okey, orang lain boleh bangkang, orang lain boleh tak setuju. Tapi bila dia kata idea, okey, kalau tak setuju, apa idea kamu? Adakah idea kebaikan yang kamu boleh bawa lebih pada saya? Saya nak suka hitam sebab macho. Tapi kebaikan kamu saja, kebaikan tu tak untuk yang kawan-kawan kita yang perempuan. Betul tak? Jadi dia kebaikan tu mesti bersama, semua dapat manfaat. Jadi akhirnya orang setuju dengan dia. Macam itulah cara berbincang dengan baik. Okey. Okey, faham Boleh? Faham? Faham. Okey. Faham. Kalau ada soalan, tanya terus kat ustaz. Okey, baik. Seterusnya. Ni nak chat, boleh chat kat sini. Mana? Okey. Tujuan mesyuarat. Kenapa? Tujuan ni kenapa? Kenapa kita bermesyuarat? Mesti ada sebab tak? Okey. Kenapa nak adakan mesyuarat tu? Penting sangat ke? Kenapa kita tak cakap je? Kenapa tak suruh je?
Kan? Tapi ada sebab dia mesyuarat. Tengok tujuan mesyuarat ialah untuk mewujudkan satu idea, pendapat semua tu kan. Satu hati dan satu kerja sama. Dan di dalam menyempurnakan tuntutan usaha sama. Okey. Ini juga merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang amat penting. Okey, dengar Tujuan mesyuarat, apa tujuan dia? Ialah untuk mewujudkan satu idea. Maksudnya semua orang bersetuju dengan idea yang satu. Sebab kita dah berbincang macam-macam idea. Akhirnya yang tu dengar, oh idea dia lagi bagus, kita jom sama-sama kita ikut idea dia. Itu jadi satu idea. Lepas tu bila dah dapat semua setuju, semua berpuas hati dengan idea tu, satu hati. Maknanya kita tak bergaduh, tak berdendam. Alamak, dia ni tak puas hati lah orang ni, idea dia je dapat. Tak ada. Hati kita pun bersatu. Okay? Kita setuju semua, puas hati dengan idea yang diberikan oleh kawan kita ni. Lepas tu satu kerja. Bila dah ada idea yang satu, kerja pun sama-sama. Betul tak? Boleh bekerja sama. Hati satu, baru kita nak buat kerja tu baru rasa seronok. Betul tak? Benda yang hati kita selesa kan, idea pun kita setuju, mesti buat kerja pun seronok bersama. Kalau idea ni kita tak setuju, kita sakit hati, nak buat kerja pun malas. Betul tak? Buat pun cincai-cincai je. Okay? Itu tak nak. Okay, jadi dengan adanya itu baru dapat sempurnakan apa yang kita kerjakan. Okay, ini juga merupakan sunnah Rasulullah. Dengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita pun sangat mementingkan mesyuarat. Okay, bila sesuatu perkara nak dibincangkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kumpulkan para sahabat dia, bincangkan macam mana kita nak selesaikan masalah. Contoh semasa perang, dia kumpulkan sahabat-sahabat dia, macam mana ni, ada dekat Madinah ada orang nak serang kita. Lepas tu dia pun tak ada idea. Ambillah, kita senjata kita dah tak kuat, jumlah kita sikit, macam mana? Itu berbincang. Lepas tu ada sahabat yang bagi cadangan, kita buat parit. Kita gali. Jadi diorang nak seberang susah, musuh nak seberang susah, kita boleh patahkan musuh. Okay. Lepas tu idea dia semua setuju. Okay, nampak tak? Dengan adanya perbincangan, Nabi Muhammad bukan kata tak boleh, tak nak idea, aku nak idea aku seorang saja, aku Rasulullah, aku nak idea aku seorang saja. Tak ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dengar pendapat daripada para sahabat. Nampak tak betapa bagusnya? Even malah kita tahu yang walaupun Rasulullah ni adalah pemimpin tertinggi, nombor satu, macam raja lah, nombor satu, tapi dia masih baginda masih menerima nasihat, idea daripada para sahabat dia. Nampak tak? Okey, sebab ini sebenarnya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam buat? Sebab ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu taala, dan ini perlu juga kita contohi dalam kehidupan kita. Kita bermesyuarat, kita berkumpul idea, baru kita boleh dapat cari idea yang paling bagus. Bila idea yang paling bagus, semua ikut sama. Macam itulah. Okay, jangan yang seorang ni saja buat yang bagus, yang lain semua buat tak betul. Jadi tak dapat jalankan kerja dengan baik. Okay, faham ya? Penting tak mesyuarat ni? Penting kan? Jelas tak? Betul. Okay, jangan nak buat kerja sendiri je kan. Kalau ada mesyuarat, kita berbincang. Okay, jadi macam mana? Okay, betul. Jadi tujuan mesyuarat ni sebab apa? Nak jadi satu idea, satu hati dan satu kerja dalam menyempurnakan tuntutan usaha sama. Berusaha kerja yang sama. Okey, kepentingan sebelah, kepentingan bermesyuarat. Apa yang pentingnya mesyuarat ni? Mesti ada tujuannya, nak dapat satu hati, satu idea kan, satu kerja. Tapi apa kepentingannya? Apa bagusnya mesyuarat ni? Okay, dengar. Yang pertama, membincangkan perkara-perkara yang tidak jelas. Jadi bila kita duduk bersama-sama, jadi kalau tak faham, kita tanya kat ketua kita ke, atau orang yang bertanggungjawab. Betul tak? Saya tak faham lah macam mana kita nak apa nak buat. Saya tak faham lah kerja rumah ni macam mana.
saya tak faham lah kerja rumah ni macam mana kita nak selesaikan. Kawan yang tahu macam ni cara dia, macam ni. Contoh bermesyuarat untuk selesaikan kerja yang Ustaz Ali bagi. Contoh kan, saya tak faham lah. Okey, macam ni. Nampak tak? Benda yang kita tidak jelas, kawan kita boleh bantu. Antara 10 tu, antara 5 tu mungkin seorang atau 2 orang yang tahu, ataupun seorang yang tak faham, 4 lagi faham dan 4 terangkan kat dia. Nampak tak? Maknanya masing-masing dapat cari apa yang tak jelas, dia cari jawapan kat situ. Tanya kawan dia. Itu membincangkan perkara yang tidak jelas, bagi nampak. Sebab masing-masing ada yang contoh kalau letak gajah, adalah gajah besar. Okey, lepas tu keliling. Kita duduk keliling dia. Seorang tu, orang kat belakang gajah tu, dia nampak ekor je. Betul tak? Orang kat tepi nampak perut je. Orang kat depan sikit nampak telinga je. Orang yang kat depan gajah nampak dia punya belalai je. Kan? Jadi dia tak jelas. Orang duduk belakang tak jelas macam mana rupa gajah dekat depan. Jadi bila berkumpul, macam mana rupa gajah kat depan? Yang depan tu cerita, oh saya nampak tadi dia ada belalai. Oh ya ke? Yang sebelah tepi, oh saya nampak dia ada telinga yang besar. Yang tengah, oh saya nampak perut dia besar. Saya nampak kaki dia besar. Saya nampak yang belakang tu nampak ekor dia. Kan? Jadi baru jelas semua. Oh macam tu rupanya rupa gajah. Nampak tak? Contoh je lah. Okay? Jadi kita berbincang, lain orang lain nampak. Lain orang nampak benda lain. Jadi bila kita bincang, kita bagi tahu apa yang kita nampak, semua orang faham. Macam tu. Okay. Yang kedua, pengagihan tugas. Kita manusia ni tak boleh nak buat semua benda, mesti kena agihkan tugas. Macam ustaz. Walaupun ustaz macam apa, kat sekolah ustaz, dekat Kafah ada banyak guru, betul tak? Takkan Ustaz Ali saja nak ajar 1 sampai 5? Boleh tak? Tak boleh. Ustaz nak ajar tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5 sekaligus. Mana boleh? Okay. Jadi Ustaz agihkan tugas. Okay, Ustazah Azahani dengan Ustazah Hanul Haya, dia ajar dari 1. Ustazah Azian dengan Ustazah Awang ajar dari 2. Ustazah Nik dengan Ustazah Fadilah ajar dari 3. Ustazah Khadijah ajar dari 4. Dia 5 biar Ustaz Ali ajar. Okay, nampak tak? Ustaz bahagikan kerja. Macam kamu juga. Ya. Contoh kerja ni banyak, jadi kita agihkan. Kamu buat pengertian, kamu buat faedah, kamu buat akibat, kamu cari dalil akli, kamu cari dalil nakli, kamu cari sebab, kamu cari. Okey. Lepas tu kita kumpulkan kerja kita, baru nampak cantik. Faham tak? Masing-masing buat kerja masing-masing. Bahagikan tugas. Okey, baru kerja boleh selesai dengan cepat. Kalau seorang ni dia buat pasal pengertian, contoh dia buat pasal pengertian, dia tak bahagikan tugas, buat pengertian. Yang seorang tu buat pengertian juga, yang seorang tu buat akibat, yang seorang ni pun buat akibat juga. Lepas tu bila nak bagi, akibat, aku buat akibat, engkau buat akibat juga. Pengertian, Allah, kena buat balik. Nampak tak buat kerja yang sama? Kerja yang sama, jadi membuang masa. Lebih baik kita bahagikan tugas dengan betul, semua jalankan tugas yang dengan baik, kita kumpulkan jadi kerja yang bagus. Okey, kerja yang bagus dan kerja yang cepat. Okey, sebab kita bahagikan tugas masing-masing. Okey, kemudian menilai dan mengawal aktiviti. Kita boleh nilai lah. Menilai ni kita lihat benda tu. Okey, lepas tu mengawal keadaan. Faham tak? Contoh, macam mana nak cakap? Kita boleh tahu kerja tu macam mana, elok ke tak. Betul tak? Seorang kata, saya rasa kerja yang kita buat ni tak berapa kemas. Tu kawan ni, betul, saya pun rasa kurang macam ni. Saya pun rasa macam ni, saya rasa ni salah. Betul tak? Oh betul lah, Allah, saya tersilap. Jadi kita bagi pandangan masing-masing tentang sesuatu perkara. Faham tak? Kemudian menyelesaikan masalah. Ada masalah, seorang ni memang sebab masalah, kalau boleh selesaikan, itu bukan masalah namanya. Betul tak? Masalah ni benda yang tak dapat diselesaikan. Jadi itu adalah satu masalah. Jadi bila orang tu ada masalah, dia cerita kat kawan-kawan dia dalam mesyuarat, kawan-kawan dia pun fikir-fikir, saya ada jalan penyelesaian untuk masalah ni. Saya boleh betulkan masalah ni. Contoh, saya ada masalah
Handphone, contoh handphone. Saya ada masalah handphone saya lambat. Kawan dia, okey, meh saya tengok. Oh, saya tahu betul kan? Betul. Nampak tak? Kita mungkin tak tahu, mungkin kawan kita tahu lebih daripada kita tentang satu perkara. Kan? Jadi kita tanya dan kawan kita boleh tolong. Faham tak? Itu namanya bermesyuarat bersama-sama. Okey? Seterusnya, mencari sokongan dan kerjasama. Ni sokongan. Kalau kita buat kerja seorang, stres. Bila ada kawan, okey, tugas ni, tugas A, Jabbar buat. Tu Jabbar, malas ni. Atau kawan dia, okey tak apa, Jabbar, cuba buat dulu. Kawan dia bagi semangat. Okey, bagus Jabbar. Terus, kalau Jabbar ada masalah, bagi tahu saya tolong. Baru kita rasa nak semangat nak buat kerja, betul tak? Kalau kita buat, alamak, kena kerja, buat ni je, acik aku je. Lepas tu kawan, tapi kalau dalam mesyuarat, kita kata, kita bekerja sama. Okey, Jabbar, buat Jabbar. Nanti kalau ada masalah, bagi tahu kita orang akan tolong. Okey, bagus. Itu namanya kerjasama bersama dengan dalam rakan-rakan dalam mesyuarat tu. Kemudian menyebar maklumat. Ini penting ni. Bila menyebar maklumat, faham? Sebarkan maklumat. Bila kita duduk sama-sama, ramai-ramai, kita cakap orang yang kena tu. Okey, contoh orang yang ada masalah tu, dia cerita depan ramai-ramai orang, dengan kawan sendiri, baru kita faham masalah dia. Tapi masalah, kalau tak buat macam ni, contoh dia cerita masalah kat seorang ni cerita masalah kawannya tu dekat orang lain, seorang tu dengar cerita yang lain, jadi cerita tu makin lama makin tak betul. Nampak tak? Jadi membawang pula. Nanti ada orang ni tambah fitnah dalam bergaduh. Semua sakit hati, berdengki, berdendam dan sebagainya. Okey, jadi kalau kita bermesyuarat, duduk sama-sama, kita cerita masalah kita, lepas tu yang lain semua dengar secara langsung masalah tu, jadi tak ada fitnah, tak ada salah faham. Betul tak? Jadi penting maklumat tu kena dapat secara langsung daripada orang yang nak bagi maklumat. Okey, jangan kita, Arsyad, kau cerita dekat dia masalah benda-benda ni. Arsyad pula cerita kat kawan dia, kau cerita dekat dia macam ni. Tapi Arsyad tambah, tersilap, mungkin tersilap, tertambah. Lepas tu yang tu cerita pun tertambah lagi. Jadi cerita itu ABC jadi XYZ. Okey, nampak tak? Jadi kalau kita dengar secara langsung dari orang yang mengeluarkan cerita tu, jadi baru tak ada masalah. Okey. Jadi apa yang kita dengar tu betul. Okey, seterusnya, merancang strategi. Ini bagus. Kalau kita dalam mesyuarat yang ramai, idea pun bermacam-macam. Jadi kita boleh susun kita punya strategi. Strategi ni apa? Perancangan. Okey, kalau kita contoh, siapa kat sini yang main bola jaring main bola jaring tu. Kita kumpul. Okey, macam ni strategi kita. Kita bincang, kita bermesyuarat sebelum lawan, kita bermesyuarat. Okey, kamu jaga kat sini, kamu jaga bahagian kanan, kamu jaga bahagian kiri, kamu tengah. Okey, aku pas kat kau pas kat dia. Bagi keliru musuh, bagi ke sini balik, bagi ke tengah balik. Nampak tak strategi? Kita susun perancangan kita. Itu juga macam-macam perkara, bukan tu saja, macam-macam perkara. Bila kita susun perancangan kita, itulah merancang strategi. Kita kalau main langgar je, nak buat apa hari ni? Hari ni macam mana kita nak lawan bola jaring? Kau ambil bola, kau campak je, boleh menang tak? Saya nak cakap, kalau orang yang kumpulannya lemah, apa-apa saja kumpulannya lemah, tetapi kalau dia ada perancangan strategi yang bagus, dia boleh menang. Nampak tak? Orang yang merancang ni adalah orang yang merancang untuk berjaya. Tapi kalau orang yang tak merancang ni adalah orang yang merancang untuk gagal. Dia nak gagal sebenarnya kalau dia tak merancang. Okey, dan last sekali, dapat mengetahui kekuatan, kelemahan dan baik buruk yang berlaku. Ini bagus. Okey, sebab kalau kita diri sendiri, kadang kita tak tahu pun masalahnya macam apa, kekurangan kita, betul tak? Kita kadang-kadang rasa bangga diri kan, orang yang jenis yang sombong ni. Aku tak ada masalah, aku hebat je. Tapi bila kawannya tengok, dia ni kalau matematik teruk ni. Kalau ini, kalau bab sirah apa pun tak tahu benda. Nampak tak? Bila kita bersama-sama, kita bercerita, okey, kamu matematik kamu tak berapa elok.
jika bandingkan dengan kawan-kawan. Okey, jadi kamu tumpukan perhatian dekat matematik. Macam contohlah ya. Kalau kamu bab kerja, kamu rasa kamu dah sapu betul lah, sapu sampah betul lah, sapu kelas dah betul lah. Tapi rupanya kawan kamu kata cara kamu sebenarnya sapu kelas tu tak salah. Kamu tak sapu dengan, kamu sapu tapi buka kipas. Jadi apa guna sapu, kipas tolak, datang balik, masuk balik habuk tu. Nampak tak? Jadi kita kadang kita tak tahu yang kita tu kurang. Tapi sebab itu kita kena tanya pandangan kawan-kawan kita, pandangan sahabat kita, baru kita tahu apa kekurangan kita. Dan jangan jadi sombong pula. Bila kawan bagi pandangan, kamu kekurangan ni, engkau ni apa hal? Tak puas hati ke? Tak nak. Okay? Kita tak nak macam tu. Kita dengar kritikan orang, kritikan orang cakap benda yang kekurangan kita, kita terima dengan baik. Kita terima supaya kita boleh perbaiki diri kita. Itu sebetulnya cara adab kita dalam menerima pandangan orang. Okey, yang kita rasa semua orang nak attack, semua orang nak kacau kita je, semua orang nak tuduh kita, nak buat macam-macam kat kita. Tak ada. Okey, ni faham ya? Dengan berbincang baru kita boleh nampak kelemahan. Dan bila kita nampak kelemahan, baru kita baiki kelemahan tu. Macam kamu buat aktiviti lah. Kalau kamu buat aktiviti tapi kamu tak tunjuk kat ustaz, macam mana ustaz nak betulkan apa yang kamu betul, apa yang kamu salah? Betul tak? Jadi kena dengar pandangan orang lain juga tentang diri kita, dengan kerja kita, baru kita boleh perbaiki. Kalau kita asyik biarkan, jadi kita benda yang salah tu tentang kita ulang benda yang sama, ulang yang salah yang sama. Okey, baik, seterusnya. Okey, faham ya kepentingan bermesyuarat? Ada soalan tak sebelum Ustaz buka surat 57? Tak ada. Bagus okey. Tak ada. Faham ya? Okey, bagus. Kita tengok surat 57, adab ketika mesyuarat. Ini yang penting ni. Tadi kita dah belajar kepentingan apa itu mesyuarat, kenapa kena mesyuarat, apa yang bagus mesyuarat ni. Dah faham, dah rasa mesyuarat tu bagus, penting. Baru kita tengok apa itu adab, apa adab yang kita kena buat. Kita tengok muka surat 57. Okey, adab ketika mesyuarat, apa yang kita perlu buat. Okey, dengar. Buat nombor lah, bagi nampak, buat nombor kat sini. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Ni bagusnya. Bila bermesyuarat, tak boleh semua orang cakap, betul tak? Alia nak cakap, Azim pun nak cakap, siapa lagi? Kali Sarah pun nak cakap. No, itu kan mesyuarat dah. Itu namanya apa? Itu namanya pasar. Betul tak? Pasar malam. Apa? Takut lagi. Donat. Popcorn. Nasi lemak. Pening kepala. Betul tak? Nak mesyuarat apa? Nak bincang apa? Kalau semua orang cakap. Okey, tapi kalau bermesyuarat yang baik, kita kena duduk elok-elok, kita dengar apa yang pandangan. Okey, ikut giliran. Okey, macam Ustaz selalu buat mesyuarat. Okey, bila Ustaz dah cakap, okey, dah cakap idea Ustaz, dah pandangan Ustaz, apa Ustaz kerja Ustaz nak buat, okey, dah habis, Ustaz tanya orang sebelah. Okey, sekarang semua dengar. Contoh Ustaz Zanik pula cakap. Semua dengar, jangan cakap, jangan campur. Nak tanya, nak tu nanti, biarkan dia habis cakap dulu. Zanik cakap ni. Okey, ada soalan. Okey, saya ada soalan. Okey, layan. Okey, apa soalan dia? Saya rasa macam ni. Okey, kita bincang. Okey, dah habis. Kita buka orang sebelah pula. Okey, Ustazah Azian pula. Okey, cakap. Yang lain semua senyap. Azian, no. Okey, saya rasa saya ada soalan. Okey, soalan. Nampak tak macam tu adab? Kita kena mendengar. Kita jangan menyampuk. Kan kita macam kan kita pun tak suka kita dengan cakap dengan kawan-kawan kita. Tiba ada orang datang menyelit. Oi, apa ni? Sailang aku cakap. Kan? Potong aku cakap. Tengok apa yang aku nak cakap pun tak habis. Okey. Baru start enjin pun nak jalan dah ada orang potong. Okey, tak habis kan. Okey, jadi biar kita kena biar orang tu habis cakap dulu baru kita sambung. Okey. Faham Itu menjadi pendengar yang baik. Dia melatih kita jadi orang pendengar yang baik. Orang yang mendengar yang baik ni, saya cakap awal, orang suka. So, orang suka berkawan dengan orang yang menjadi pendengar yang baik. Nanti kamu dah besar, nanti kamu dah masuk sekolah mendengar, carilah jadi orang yang mendengar yang baik. Okay, jangan asyik kita je nak cakap. Dengar kawan kita berborak. Biar dia dengar. Dia cakap dia dengar. Kadang dia nak cerita, kita dengar lah. Okay, dengar betul-betul.
Jangan cakap kita menyampuk. Cakap menyampuk, sakit hati orang. Okey, jadi pendengar yang baik. Yang kedua, menghormati keputusan yang dicapai. Okey, bila kita tak puas hati tapi hampir semua kat situ setuju. Jadi kita kena hormatlah keputusan semua. Dan kita hanya seorang tak dapat tapi yang bincangnya ramai kat 10 orang. Kita seorang je tak setuju, yang lain semua setuju. Jadi kita nak tak nak kita kena ikut juga. Okey, dan walaupun kita tak setuju, tapi kita kena menghormati. Okey, kita kena hormat dengan mungkin ramai-ramai tu lagi kuat. Bila ramai yang setuju, kita pun terpaksa, kita pun kena setuju juga. Sebab apa? Sebab ramai yang setuju. Okey, jadi kita kena hormati pandangan yang dipersetujui oleh ramai. Faham tak? Jangan kita tak puas hati, kita cakap belakang, tak nak. Okey, habiskan kat situ dalam mesyuarat. Okey, faham ya? Menghormati, kena menghormati keputusan. Okey, kalau kita kata yang cara Ustaz tadi, okey, kita nak cat kelas warna biru, walaupun kita suka warna hitam, okey, tak apalah, kita setuju. Sebab kita kena hormati keputusan yang ramai. Okey, yang dicapai. Okey, seterusnya, ketiga, berbincang dengan aman. Ini sangat-sangat penting. Bila kita berbincang, mesti dengan aman, tenang. Jangan menggelupuh, jangan menggelabah, nak marah, nak tengking. Bila naik je suara, orang yang dengar pun akan sakit hati, dan orang yang dengar pun akan naik suara. Macam tu. Itu adalah mesyuarat yang gagal dan tak ada adab. Bila bercakap dengan kuat dan menjerit, dengan marah. Saya tak puas hati, dia ni macam ni, marah. Kan? Apa dapat? Orang lagi tak nak dengar cakap kita. Orang lagi sakit hati dengan kita dengan bila kita naikkan suara. Jadi cakap elok-elok. Saya sebenarnya tak berapa setuju dengan cara Encik ni. Sebab apa saya tak setuju? Sebab ada masalah macam ni. Okey, faham ya? Betul tak kalau setuju tak dengan idea saya, dengan komen saya? Macam tu lah, cakap dengan elok-elok, dengan aman. Okey? Jangan nak marah, nak melenting kan. Jadi bila kita melenting, orang lain pun melenting, akhirnya tak jadi mesyuarat pula. Okey? Jadi berperang pula. Okey, yang keempat, mengeluarkan hujah yang bernas. Bernas ni apa? Bukan beras tau. Bernas. Bernas ni, hujah ni apa? Pertama, hujah. Apa itu hujah? Hujah itu adalah kita punya idea. Okey, kita punya idea. Kalau kita bagi satu pandangan, mesti kita kena kuatkan pandangan kita. Saya nak warna, contoh tadi, warna biru. Kenapa nak warna biru? Apa hujah dia? Apa yang boleh menguatkan pandangan kita ni? Orang boleh setuju. Pertama, warnanya lembut. Kemudian dia boleh buatkan kita selesa untuk belajar. Okey, tak serabutkan otak. Okey, merehatkan pandangan. Kelas nampak luas, warna biru contoh. Nampak macam di awan, di langit. Okay. Goreng lah. Bila lama rasa macam tepi pantai. Hujah yang bernas. Idea tu mesti cerdik. Idea yang bagus. Faham tak? Jangan bagi hujah kerana apa warna biru. Sebab ni warna Ultraman. Lepas tu Doraemon pun warna biru. Ini apa lagi? Boboiboy pun ada yang warna biru. Tahu? Apa idea mengarut tu? Tak nak. Idea mesti bernas dengan idea yang bagus, yang sihat, yang bagus. Okey? Okey. Faham ya? Hujah tu apa? Sokongan. Apa idea sokongan untuk kuatkan kita punya idea. Isi. Okey? Perkara yang boleh kuatkan idea kita. Okey, waktu yang singkat tetapi padat. Ini pentingnya mesyuarat. Macam saya cakap tadi, kerja yang banyak bila kita agihkan kerja. Okey, perbincangan pun jadi sekejap je. Betul tak? Kerja pun siap dengan cepat bila dengan bermesyuarat. Kalau tak, berbulan-bulan tak habis kerja tu. Betul tak? Nampak tak? Betapa pentingnya mesyuarat. Sebab apa? Dia bagi idea, kawan ni bagi idea, sebelah ni pun bagi idea. Banyak idea kita terima. Lepas tu kita pilih yang paling baik, paling bagus, paling sesuai. Tu, siap, selesai.
Ada masalah. Saya masalah ni kat 2 minggu tak selesai. Oh, masalah kamu apa? Oh, ni ke? Saya ada penyelesaian dia. Saya ada jawapan dia. No. Baru 2 minggu, kejap tu juga habis masalah tu. Nampak tak betapa pentingnya bermesyuarat, berbincang. Okey. Okey, 5, 6. Bukan medan pertengkaran. Betul macam tadi. Berbincang dengan aman. Bukan medan pertengkaran. Medan ni adalah tempat tempat pertengkaran. Ketika tempat bermesyuarat itu bukan tempat untuk bertengkar. Aku tak puas hati dengan kau dah berbulan-bulan aku tak puas hati. Kenapa muka kau sengit? Ngejek orang. Mana idea kau teruk ni apa cakap ni? Tempat bergaduh. Bukan. Mesyuarat itu adalah tempat untuk selesaikan masalah. Kalau ada rasa tak puas hati, di situlah kita bagi tahu dan cuba selesaikan masalah supaya bersama-sama dapat satu hati. Macam kita tadi, satu hati, satu idea, satu kerja, kan? Okey. Jadi bukan tempat pertengkaran. Jadi kalau orang yang bertengkar, naik suara dalam mesyuarat, orang itu adalah orang yang tak beradab. Okey. Keputusan majoriti. Ini yang penting ni. Sebab itu menghormati keputusan yang dicapai. Keputusan majoriti. Majoriti ni apa? Paling ramai. Okey. Majoriti ni adalah ramai. Contoh, ada 5 orang. 2 okey, 3 tak okey. Majoriti mana? 2 ke 3? 3 lah kan, yang ramai. 3 lebih ramai daripada yang 2. Jadi keputusan tu tak okey. Okey. Kalau kita kata okey, ada 10, 2 nak warna hitam, 3 nak warna pink, 5 nak warna biru. Apa keputusan dia? Majoriti dia apa? Majoriti yang ramai adalah 5 nak warna biru. Ni 2 saja, ini 3 saja, tak cukup. Tapi ini 5 lebih pada 2 dan 3. Jadi keputusan kena ikut yang majoriti. Sebab apa? Kita nak senangkan hati. Kalau boleh lagi ramai lagi bagus. Okey. Jadi yang sikit ni nak macam mana kena menghormati dengan orang pandangan yang ramai. Sebab apa? Kita bekerja dalam kumpulan. Kalau dengar yang sikit saja jadi makin ramai yang bersakit hati. Betul tak? Kalau ramai yang puas hati, yang sikit tu pun kena menghormati yang ramai. Baru bekerja dengan baik semua orang. Okey, faham ya? Okey, sebelum saya pergi susunan organisasi ni, faham tak musurat 57? Faham. Jabar janganlah tunjuk air besar kat situ. Malulah. Okey. Okey, faham tak? Faham. Okey. Apa? Pahang, negeri Pahang. Faham. Okey, faham. Pahang. Okey, 58 dia tengok susunan organisasi. Ni untuk pengetahuan kamu lah. Okey, pengerusi, naib pengerusi. Pengerusi ni bukan kerusi. Ini nama orang, pangkat yang tertinggi. Pengerusi, naib pengerusi, setiausaha, bendahari. Lepas tu bawah dia jawatan kuasa. Jawatan kuasa, ahli jawatan kuasa ni ada ramai. Nampak? Jawatan kuasa. Pemeriksa kira-kira. Ni audit, orang yang kira-kira. Kalau ada duit kat sini, dia akan kira. Juru audit 1, juru audit 2. Ini ada 2 orang lagi. Okey. Ini untuk senang tengoklah. Kalau Kafak SK setapak, pengerusi dia Ustaz pula, Encik Halim, guru besar. Pengerusi dia Encik Halim. Naib pengerusi ni Ustaz Hazrul. Okey. Setiausaha Ustaz Ali. Ustaz Ali lah. Bendahari Ustazah Azian. Jawatan kuasa, contoh Ustazah ni Fida, Ustazah Azahani, Ustazah Khadijah, Ustazah Anuhaya, Ustazah Awang, Ustazah Fadilah. Nampak tak? Okey, itu susunan je lah. Okey. Kalau ini susunan dia lah, yang orang atas dan orang yang bawah dia. Jadi atas ni kena bertanggungjawab untuk orang yang bawah dia. Jadi orang atas ni akan buat keputusan lepas perbincangan dengan semua orang. Faham Dia kena ada susunan carta organisasi, susunan organisasi. Organ ni apa? Badan, betul tak? Organ badan kita. Jadi organ badan kita pun ada susunan, betul tak? Okey.
Kalau tak ada susunan ni, maka hancurlah. Betul tak? Okey. Orang bawah dia nak lawan yang atas. Orang yang atas nak hancurkan yang bawah. Jadi serabut nanti. Okey, jadi kena ikut susunan masing-masing, ada tugas masing-masing macam kita belajar tadi. Okey. Pembahagian tugas kan. Ini tugas masing-masing lah. Jadi semua kena saling menghormati. Okey, faham? Ya, ada soalan? Tak ada. Okey. Tengok surat 59. Tata cara semasa mesyuarat. Tengok. Ini cara dia. Kamu tengok. Okey. Tengok ni. Lepas tu cuba buat nanti. Okey. Memulakan dengan salam dan selawat dengan teliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selawat lah. Okey. Salam. Beri salam dulu. Jangan masuk je. Oi, kau apa? Cerita kau. Itu bukan mesyuarat itu. Itu borak dekat kedai mamak. Okey. Kedua, memberi tumpuan kepada semua. Tengok. Jangan kita tumpu kat orang yang kita naknya, yang kita tak suka kita buang. Tak ada. Semua kena dapat peluang untuk bersuara. Menggunakan kata-kata yang lembut, cakap dengan lembut macam saya cakap tadi. Bila cakap dengan lembut baru boleh jadi perbincangan yang aman. Kalau kita naik suara, jadi medan pertengkaran. Nampak tak? Tempat bergaduh. Okey. Bila orang naik suara, orang lain pun akan naik suara. Nanti lala jadi pasal. Okey. Berprinsipkan kebenaran. Prinsip ni apa? Dalam hati kita mesti ada satu yang mesti kita jaga, iaitu jaga kebenaran. Kebenaran ni apa? Benda yang betul-betul berlaku. Benda-benda yang benar saja. Jangan kita tambah fitnah. Okey. Hendaklah mengemukakan hujah yang jelas. Ini yang saya cakap hujah tadi. Apa idea perkara untuk kuatkan kita punya pandangan kita. Okey, betul tak? Tapi yang jelas. Jangan kita cakap idea kita, apa hujah kamu? Apa idea kamu yang boleh kuatkan idea kamu ni? Apa perkara yang boleh kuatkan idea kamu ni? Tak tahu. Kenapa kamu nak buat ni? Tak tahu. Sebab aku nak buat lah. Suka hati aku lah. Mana boleh macam tu kan? Bincang kan? Mesti cakap saya nak benda ni sebab apa? Sebab ni. Kalau kita buat macam ni, akan dapat ni. Kalau kita tak buat ni, kita akan akibatnya macam ni. Nampak tak? Itu baru ada hujah yang jelas. Okey? Tidak bangga diri dan sombong. Ini saya kena jaga ni. Okey? Jangan mentang-mentang kita pengungsi, kita pangkat tinggi, kita sombong. Kita bagi ni cakap saya orang atasan ni. Lepas tu orang bawah kata, "Encik, saya tak setuju." Engkau jangan cakap banyak. Engkau tu kerja apa je? Kan? Aku bos, engkau pekerja. Jangan cakap banyak, dengar. Tak boleh. Jangan jadi orang yang sombong. Okey, bangga diri. Kamu salah lah. Aku tak ada salah. Engkau yang salah, aku tak ada salah. Okey, kan? Macam tadi, Ustaz kata, bila orang lain tengok kita, mungkin orang boleh jumpa kesalahan kita, kelemahan kita. Kan? Jadi, jangan ada bangga diri dan sombong. Okey, kalau orang komen kita terima dengan hati yang terbuka dan perbaiki apa kekurangan kita. Itu baru jadi manusia yang terbaik. Okey, seterusnya. Tidak terpesong. Okey, tidak terpesong daripada tajuk yang sedang dibincangkan. Okey, hari ini kita akan bincang macam mana kita nak kemaskan kelas. Dia bincang waktu kawan dia kata, aku tak puatilah dengan dia. Dia kenapa masa kat kantin tu dia ambil aku punya makanan. Kita cerita pasal kebersihan. Kenapa cerita pasal kantin pula? Lari tajuk tak? Larilah tajuk, kan? Kita cerita pasal kebersihan. Tapi kenapa kamu nak cerita pasal mak dia sakit? Kita nak cerita pasal kucing aku tu beranak lah. Kenapa kita nak cerita? Kan? Buat apa kita nak tahu pasal kucing kau? Okey? Jadi kita cerita pasal kebersihan kelas je lah, yang berkaitan dengan kelas. Okey, pasal sampah, pasal plastik sampah, susunan meja, okey, air tumpah ke apa, sampah tu penuh ke kurang ke, siapa yang nak kena lap ni, siapa yang kena susun ni. Itu semua berkaitan yang dalam tajuk. Jangan bila kita luar daripada tajuk, perbincangan yang singkat, yang cepat, dia akan jadi panjang lebar, cerita benda yang tak berkenaan. Okey, jadi kena faham itu caranya. Kena
kena duduk, okey, kena tumpu pada tajuk yang satu. Okey, jangan keluar. Kemudian memberi peluang kepada orang lain untuk bercakap. Jangan dia seorang cakap no A B C D E F G H I J sampai Z. Okey dah. Okey, surai. Encik, saya tak cakap lagi. Kau senyap. Tak boleh. Kita kena tanya. Macam Ustaz, kalau Ustaz mesyuarat, Ustaz kan okey, Ustaz akan pusing. Ustaz akan pusing. Pusing apa? Pusing orang. Okey. Okey, orang kanan. Cerita. Apa pandangan kamu? Okey dah habis Okey, orang sana. Kamu pula pusing. Kamu pula. Kau pula. Okey, nampak tak? Ustaz ambil semua orang pandangan. Itu kita bagi peluang semua orang bercakap. Okey, mungkin ada idea dia yang bagus, mungkin ada dia boleh selesaikan masalah kawan kita, masalah yang kita hadapi. Okey, jadi kita kena ambil pandangan kawan-kawan juga. Okey, seterusnya, tidak memotong percakapan orang lain. Ini misal saya cakap tadi. Jadi kan cakap tiba dia mencela. Kau mencela aku. Tak hilang. Okey, bawa A B F G H. Tak habis lagi dah masuk N dah. M N O P. Kan? Tak boleh. Biar dia habiskan cakap. Habis cakap. Okey, faham? Okey, faham. Okey, apa yang kamu nak soal? Baru kita masuk. Saya tak puas hati macam ni. Betul ke cara macam ni? Baru cakap. Kalau selagi orang itu tak habis cakap, maksudnya selagi itu dia tak habis terangkan dia punya idea. Boleh tak? Kalau kita nak tak habis cerita lagi, tapi orang dah faham. Tak ada kan? Saya nak makan, potong. Orang faham tak kita nak makan apa? Tak tahu sebab tak habis cerita lagi. Cerita tak habis lagi. Saya nak makan nasi, nasi apa? Nasi goreng ke? Nasi lemak ke? Nasi impit ke? Tak tahu. Sebab orang dah potong dah. Jadi cerita tu tak habis. Jadi tak jelas. Tak faham. Okey, jadi biarkan orang habis cakap dulu. Itu sebabnya macam tadi kita tengok. Menjadi pendengar yang baik. Kita dengar elok. Bagi dia habis cakap dulu. Okey. Kemudian tidak memotong percakapan orang lain. Okey, menghormati pendapat orang lain. Jangan kita menghina pendapat orang. Walaupun pendapat dia mungkin tak berapa bagus, janganlah kita hina. Pendapat kau ni memang buang sampah je lah, terabut apa ni. Jangan macam tu. Jangan menghina orang. Menghina orang ni satu sifat yang teruk. Orang yang tak beradab. Okey, menghina orang, mengejek orang. Kau tengok dia, kau tengok idea dia. Ya Allah, sahabat. Kan? Tak baik. Jangan jadi macam tu. Okey, kita jadi manusia yang kita menghormati. Mungkin orang itu dia boleh fikir sampai tahap ni je. Pandangan dia boleh macam ni je. Jadi kita hormati dia. Mungkin dia dah usaha sebaiknya dan dia boleh dapat yang tu je. Jadi kita bantulah dia. Kita tambah lagi idea dia, hujah untuk dia. Kan? Sebab tu jangan menghina orang. Orang lain. Kita mungkin kat rumah kita ada internet, boleh baca buku. Kita ada abang kakak yang boleh tolong kita. Mak ayah pun dia mungkin adik-beradik dia tak ramai. Mak ayah dia kerja, rumah dia tak ada internet, dia tak ada apa nak baca. Kan? Orang lain hidup. Jadi kita kena menghormati orang. Okey, jangan kita mengejek. Okey? Mungkin ada orang lebih baik daripada kita. Jangan kita rasa kita sombong macam tadi. Jangan rasa sombong. Okey dah Faham ya? Okey, kita tengok kebaikan. Ni kebaikan beradab pula. Apa yang bagusnya beradab ketika mesyuarat ni? Apa yang bagusnya? Apa yang kita dapat? Okey, apa yang kebaikan ni, apa yang kita dapat? Okey, mencapai keputusan yang dipersetujui semua. Jadi semua orang setuju, semua suka. Tengok makcik kat bawah ni. Sengih dia kan. Semua sengih. Sebab semua setuju. Okey. Kemudian dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sayang bila kita bermesyuarat dengan aman dan kita mencapai persetujuan. Idea yang paling terbaik, pilih idea yang paling bagus sekali. Itu Allah suka. Sebab apa? Sebab Islam akan menjadi hebat, menjadi kuat jika kita dapat berbincang dan kita pilih idea penyelesaian yang paling bagus sekali. Antara banyak, kita mungkin ada A, B, C, D, B sampai Z, tapi kita pilih-pilih, ini B ni paling bagus sekali ni daripada yang lain. Jadi kita buat B. Setuju? Semua setuju. Okey, macam itulah Allah suka. Okey. Kemudian menyelesaikan masalah. Ada masalah,
macam tu, dengan berbincang, orang lain bagi macam-macam pandangan, baru kita boleh selesaikan masalah. Mungkin kita fikir dia masalah, mungkin orang lain tak masalah. Mungkin masalah ini pernah dihadapi oleh orang lain dan orang tu dah selesaikan. Jadi kita baru kena masalah tu. Baik orang tu tolong. Oh, saya pernah macam ni. Okey. Jadi nak selesaikan masalah ni macam ni. Oh, ya ke? Macam tu. Sebab itu perlu berbincang dengan ramai orang. Memudahkan menerima keputusan. Jadi kita dengar, bila kita berbincang dengan beradab, walaupun kita tak setuju, tapi kita boleh terima keputusan ramai. Macam tadi, menghormati keputusan. Kemudian wujud suasana harmoni. Harmoni ni aman lah. Aman, tak ada masalah. Relax. Okay, tak ada pergaduhan. Okay, betul tak? Bila dah beradab, berbincang dengan baik, bersetuju pilih pilihan paling terbaik, jadi tak ada pergaduhan. Betul tak? Aman je. Okay, seterusnya, memberi kesenangan kepada semua pihak. Ini paling penting. Bila semua dah buat kerja masing-masing, semua ada tugas masing-masing dan semua setuju nak buat ni, jadi kita senangkan semua orang. Okay, kalau kita gaduh ni kan, kita gaduh, kita nak buat ni je, jadi susahkan orang. Orang pun serabut, ini pun nak bengang, ini pun nak marah. Jadi kalau bila semua selesai dengan baik, dengan bagus, jadi semua akan senang. Bukan senang kerja, senang hati, senang otak. Betul tak? Okey, senang macam-macam. Okey, dapat mengemukakan hujah yang baik. Mengemukakan ni, keluarkan, ceritakan hujah yang baik, perkara yang boleh kuatkan kita punya idea. Faham tak? Idea, hujah pula kena hujah yang baik, yang bagus, idea yang bagus, bukan idea yang mengarut. Okey, faham? Mesyuarat berjalan dengan lancar. Macam saya cakap tadi, bila cakap dengan baik, dengan beradab, dengan aman, tak ada medan pertengkaran, saling menghormati. Okey, bagi peluang bercakap habis, menjadi pendengar yang baik, jangan menyampuk. Jadi mesyuarat berjalan dengan lancar. Jadi sekejap je, tak lari tajuk. Bila lari tajuk, tak lancar lah. Dia nak masuk, nak pergi kedai, dia pergi ke longkang. Tak nak. Jadi kalau dalam tajuk yang dalam perbincangan, jadi mesyuarat berjalan dengan lancar, tak ada masalah yang merosakkan perbincangan tu. Okey, faham Okey, ada tak Pak? Semua faham kebaikan beradab ni? Semua faham? Ada soalan tak sebelum saya tengok pada hikmah? Okay. Faham. Okey, bagus. Okey, tengok yang sebelah 61. Kita laju sikit, nak sejam dah. Hikmah beradab dalam mesyuarat, membuat persediaan awal. Okey, bagus. Persediaan awal disertai, ialah kita dah berbincang ni, jadi kita lebih bersedia. Disertai dengan dalam suasana yang dalam suasana yang tenang, macam aman tadi, mencapai keputusan yang bernas, keputusan pun yang paling bagus, sebab kita dah pilih antara yang paling bagus, ada yang lagi bagus. Jadi pilih yang terbaik sekali. Okey, dihormati Allah Subhanahu Taala. Allah hormat hamba-hambanya, iaitu kita, yang menjaga adab ketika dalam mesyuarat. Dipercayai dan disukai oleh orang lain, ialah bila kita beradab, cakap elok-elok, cakap dengan baik, hormat orang, dengar, jadi pendengar yang baik, orang akan sayang kita, orang akan hormat kita. Okey, orang akan percaya dengan kita sebab dia tahu, ini bagus ni orangnya. Okey, mengukuhkan hubungan silaturahim, ni yang bagus ni. Okey, kita menjadi lebih rapat dengan kawan-kawan. Betul tak? Tak ada pergaduhan bila tak ada cakap belakang, tak ada fitnah. Okey, jadi tak ada pertengkaran. Okey, kita akan jadi sahabat yang baik. Jadi kita dapat menjalinkan persahabatan yang kuat, yang bagus, bekerjasama. Okey, faham hikmah dia. Akibat, ini apa yang jadi kalau kita tak jaga adab. Dengar mesyuarat menjadi kacau bilau. Nyok, abang ni bangun, oi, apa bedi? Yang seorang ni ketuk meja, kan? Yang tengah ni terkejut. Yang perempuan ni mungkin tengah nangis kot. Semua marah dia. Semua pandang kat dia kan, dia nangis kot. Yang ni, yang perempuan ni blur. Apa hal ni? Macam tu lah, puncak kacir. Kacau bilau, ni mengamuk, ini tak tahu apa nak mengamuk ke, tak tahu nak sedih ke. Jadi serabut. Okey, tiada keputusan. Yalah, nak dapat keputusan macam mana? Yang ni kata saya tak puas hati, saya nak A juga. Tak, saya nak B.
Saya nak C, tak kira. A, B ke apa saya nak C juga, tak kira. Gaduh kan. Jadi tak ada keputusan lah. Sebab semua nak idea dia sendiri, tak nak jadi pendengar yang baik, tak nak menghormati idea orang. Okay. Hilang kepercayaan di antara ahli. Bila dah gaduh, dia tak puas hati lah. Okay. Aku tak percaya dah budak ni. Kalau kita perangai dia, ya Allah. Betul tak? Dia akan saling dendam. Okay. Bila dah dendam, nanti jadilah fitnah tu, fitnah ini dan sebagainya. Wujud kekumpulan baru dan perpecahan. Ini jadi kumpulan lah. Kau geng aku. Kita tak setuju dengan budak tu. Budak-budak tu. Ni budak-budak perempuan ni. Kita geng kita, kau geng kau. Jadi tak puas hati. Jadi bila dah berpecah, jalan kerja pun tak dapat jalan dengan baik lah. Sebab berpecah. Okay. Melemahkan persatuan dan merugikan semua pihak. Bila dah berpecah, makin lemah. Betul tak? Orang Islam ni jadi umat yang lemah. Sebab apa? Sebab kita asyik gaduh sama kita. Betul tak? Ni tak puas hati ni gaduh dengan ni. Ini tikam belakang dia, ejek kat belakang dia, fitnah tambah fitnah. Jadi kita menjadi lemah. Betul tak? Kalau kayu yang satu senang patah, kayu yang sikit senang patah. Tapi kalau kayu yang banyak, dahannya banyak, nak patah susah. Sebab apa? Sebab dia bersatu. Okey, jadi bila kita keluar daripada bersatu, persatuan atau kumpulan, senang patah. Betul tak? Kalau kita ramai-ramai, macam peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Faham tak? Teguh, mana kuat. Bila bercerai, keluar daripada kumpulan, berbam, jatuh, roboh. Okey. Dan menyusahkan, merugikan. Betul tak? Rugi. Memang rugilah. Asyik gaduh je. Tiada kerjasama. Memang tak ada kerjasama lah. Sebab asyik gaduh je. Dia nak buat hal dia, dia nak buat hal dia. Okey. Ini akibat yang tak bagus jika kita tak jaga adab ketika bersyarat. Benda yang boleh okey, boleh selesaikan. Benda masalah ni boleh selesai sebenarnya. Tapi kalau kita tak jaga adab mula-mula dalam mesyuarat, benda tu tak akan selesai sampai bila. Okey, kesan dia apa jadi? Apa kesan dia? Baik, kesan menjaga adab ketika ini menjaga. Kesan dia apa? Bagusnya. Okey, menyatu padukan umat Islam. Orang makin kuat antara umat Islam. Dihormati dan disegani. Mesti kita hormat orang yang menjaga adab ketika bermesyuarat. Terhindar daripada permusuhan. Ini salah satunya lah. Tak bergaduh. Dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Ialah kita dapat cari kawan kita dapat bantu kita. Kawan yang lain pun dapat bagi idea untuk selesaikan masalah kita. Okey, membuktikan kebenaran. Kita mungkin ada fitnah ataupun ada masalah yang salah faham. Jadi kita boleh buktikan. Okey, saya sebenarnya macam ni. Sebab apa? Saya nampak benda ni. Jadi cerita benda yang benar. Okey. Memberi kesedaran kepada semua. Jadi baru sedar, okey, kami silap. Patut kami dengar cakap pada orang yang kena. Jangan dengar cakap orang lain. Jadi kena dengar. Baru ada kesedaran bila kita dengar perkara yang sebenarnya. Sebab tu jangan kita dengar daripada orang lain. Kita kena dengar depan-depan. Baru kita tak salah faham. Okey. Jadi faham tak? Kesannya baiklah. Kesan jika menjaga adab. Kalau yang akibat ni, dengar akibat. Bila dengar akibat dia, benda yang tak bagus. Faedah, kesan, hikmah, benda yang faedah, yang bagus jika kita jaga adab. Okey, ada soalan tak? Ada. Okey, dah pukul 4 dah ni. Ada soalan tak? Tak ada. Okey, tengok aktiviti. Tengok boleh buat ke tak ni? Tak payahlah. Buat buku aktiviti yang warna pink tu. Okay. Adab tahun 5. Okey, sebab kita dah habis, boleh buat sampai habis lah. Ustaz nak kamu selesaikan sampai habis. Kalau tak faham, boleh tanya Ustaz Ali. Baik. Azim, kalau tak faham, tanya. Balkis tak apa. Esok, okey, ingat bahasa Arab esok ya. Tajuk yang awal. Ulang kaji malam ni. Baik, Ustaz. Esok bila jawab soalan jangan tengok buku. Okey, jangan tengok jawapan. Ustaz suruh buka kamera supaya ada buku. Buka kamera. Tak apa, tak apa. Tapi saya percaya kamu. Okey, itu je untuk hari ni. Jadi kita tangguh kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, padam dan boleh baca doa sendiri. Waalaikumsalam. Allahumma fir lana Allahumma fir lana. Okey.